Malaysia menjadi tumpuan dunia dengan mesej jelas memimpin negara Islam pada sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang sedang berlangsung di Ibu Negara. Bangunkan teknologi sendiri serta bebaskan diri daripada pergantungan kepada ekonomi negara asing, itu yang dirumus sidang kemuncak berkenaan yang menyaksikan Turki, Iran, Qatar dan Uzbekistan tegas bersuara. Dan bagi mencapai hasrat itu, umat Islam perlu meningkatkan usaha ke arah perpaduan serta pembangunan dalam usaha mengatasi pelbagai cabaran kompleks yang melanda dunia kini. Dalam titah perasmian yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkata, langkah itu perlu berikutan situasi umat Islam kini amat membimbangkan. Ini kerana wujud saling berseteru dan membenci antara satu sama lain sehingga menjurus kepada pelbagai berita sedih dan kesengsaraan tragedi serta kehilangan. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 pagi tadi. Turut berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Dalam titah diraja itu, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan penghargaan atas kehadiran beberapa pemimpin utama dunia Islam ke sidang itu, termasuk Emir Qatar Sheikh Tamim Ahmad Al-Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. I would like to especially acknowledge the contribution of my dear Prime Minister, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, for his stewardship in organising this summit. The presence of notable leaders of the Islamic world here today is a testimony to your stature as a global and Muslim statesman. Mengulas lanjut, Baginda mengakui bahawa cabaran yang dihadapi negara-negara dan umat Islam tidak mudah untuk ditangani ekoran pelbagai perbezaan dan kefahaman. Namun, ia tidak seharusnya menghalang daya upaya semua anggota masyarakat untuk mencapai matlamat murni dalam menyatu padukan ummah yang pelbagai, kaya serta bersemangat. Selesai majlis pelancaran yang di-Pertuan Agong kemudian berkenan melawat pameran dunia Islam bersempena sidang kemuncak berkenaan. Baginda diiringi Tun Dr. Mahathir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Mereka meluangkan masa kira-kira 20 minit di ruang pameran yang menampilkan pelbagai persembahan berteknologi tinggi dan interaktif tentang sejarah serta tamadun dunia Islam. 23 agensi berkaitan kerajaan dan sektor swasta terlibat dalam pameran selama 4 hari itu, termasuk Aerodyne Ventures Sdn Bhd dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Dalam pada itu, penganjuran sidang kemuncak itu juga bukan bertujuan mendiskriminasi atau mengasingkan sesiapa, tetapi ia platform terbaik untuk menangani masalah dunia Islam dan ummah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan ia adalah permulaan kecil dan jika idea, cadangan serta penyelesaian boleh diterima serta terbukti dapat dilaksana, maka menjadi harapan Malaysia. Semua itu dapat dibawa ke platform yang lebih besar untuk pertimbangan. Menurut beliau, beberapa masalah membelenggu negara Islam termasuk tadbir urus serta aspek pembangunan akan dibincangkan di peringkat tertinggi. Namun, sebagai permulaan, perbincangan melibatkan beberapa negara sahaja. Tun Dr. Mahathir berkata, ia berikutan agak sukar mengendalikan semua permasalahan dunia Islam secara keseluruhan kerana keputusan serta penyelesaian tidak mungkin dapat dilaksanakan. Despite that, we have also invited almost all Muslim nations to participate in this summit, albeit at different levels. We await to hear the views and wisdom of the distinguished participants. We pray that through this summit, we will go a little way forward towards solving our problems. Perdana Menteri yang merangkap pengerusi sidang kemuncak KL menyampaikan ucapan sempena majlis pelancaran persidangan itu. Lebih 500 perwakilan termasuk pemimpin, cendekiawan, ahli politik dan pertubuhan bukan kerajaan dari 56 negara menghadiri sidang kemuncak bertemakan peranan pembangunan dalam akses kedaulatan negara. Tambah beliau, objektif sidang kemuncak KL bukan membincangkan soal agama, malah apa yang berlaku kepada negara Islam. We all know that the Muslims, their religion and their countries are in a state of crisis. Everywhere we see Muslim countries being destroyed,
their citizens forced to flee their countries, forced to seek refuge in non-Muslim countries. Many thousands died during their flight and many more were refused asylum. Justru beliau menjelaskan penganjuran sidang kemuncak KL setidak-tidaknya dapat mencari punca, membangkitkan kesedaran dan mengurangkan bencana yang menimpa. Pada sesi perbincangan meja bulat bertajuk Keutamaan Pembangunan dan Cabarannya, Tun Dr. Mahathir menggesa komuniti Islam untuk mencipta serta membangunkan teknologi sendiri dalam usaha untuk mengejar kemajuan pembangunan negara-negara membangun yang lain. Komuniti Islam berjumlah 1.7 bilion orang masih ketinggalan dan terus mengharapkan teknologi yang dibangunkan orang lain, dan ia merencatkan hasrat memajukan umat Islam dalam segenap bidang. Obviously, for the Muslim community, all these only serve to remind us of how far behind we are and how we have worked doubly hard to catch up with the rest of the world. On one hand, we are dependent on creations and technologies of the non-Muslims, and when we manage to catch up, they are already ahead with new technological advancement, and we now need to acquire and familiarize. If we do not start creating and developing our own technologies, we will forever be playing catch up with the rest of the developed nations. Beliau yang juga pengerusi persidangan turut menggariskan dua cabaran yang perlu ditangani segera oleh negara-negara Islam bagi mencapai kemajuan pembangunan yang lebih progresif dan menyeluruh. Cabaran yang dimaksudkan adalah merangka rancangan serta strategi pembangunan selain memastikan semua itu relevan dengan kepesatan teknologi baru yang berubah dari semasa ke semasa. Tun Dr. Mahathir turut berkongsi strategi Malaysia dalam memastikan pertumbuhan dan kemajuan yang mampan, antaranya rancangan Malaysia ke-12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030. Bagi Iran dan Turki, kebebasan ekonomi perlu dicapai negara-negara Islam terlebih dahulu sebelum mampu melihat visi membangkitkan semula kegemilangan tamadun Islam itu sendiri. Ia mampu digarap dengan kerjasama erat dan perpaduan semua negara Islam selain perlu keluar daripada kongkongan asing dalam sektor ekonomi. Presiden Iran Hassan Rouhani mencadangkan mata wang kripto khusus untuk negara Islam diwujudkan. In the past, Dr. Mahathir Mohamad was seeking to introduce Islamic dinar, and today, perhaps with such a technology on the web, we would be able to set up a new currency for the Muslim world and to benefit and profit from the advantages of cryptocurrencies. Iran turut mempertimbangkan untuk mewujudkan satu usaha pelaburan bersama yang mana dana itu nanti boleh digunakan bagi menyokong idea baru dan mempromosi teknologi baru. Senada dengan saranan itu ialah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. We have to free bilateral trade from foreign exchange pressure. Instead of doing trade with foreign currencies, we would like to do foreign trade with our national currencies. The lack of having our own payment systems is making our financial markets more fragile to shocks and manipulations. Kedua-dua mereka turut bersetuju bahawa Malaysia mampu menjadi perintis dan mengepalai negara-negara lain dalam mencari solusi terhadap isu sumber kewangan alternatif terbaik. Hassan dan Erdogan turut menggesa pelaburan dan penyelidikan dalam pembangunan teknologi dan inovasi baru dilakukan secara lebih agresif yang mana akhirnya akan memberi pulangan yang tinggi dan berguna dalam pembangunan sesebuah negara. Pertemuan itu juga menyaksikan peranan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC yang dianggotai 5 negara anggota tetap disifatkan gagal dalam mewakili suara 1.7 bilion umat Islam di seluruh dunia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata kegagalan itu menyaksikan ia tidak berupaya mencari penyelesaian terhadap negara Islam bergolak dan menegakkan keadilan. PKK, YPG'li teröristleri de
tek işgal ettikleri... Dalam ucapannya, beliau berkata sistem keselamatan semasa hanya memihak kepada anggota tetap yang terdiri daripada 5 negara dengan kuasa veto, iaitu China, Perancis, Rusia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Beliau menjelaskan walaupun masalah yang dihadapi oleh manusia dan umat Islam telah dibangkitkan sebelum ini, sistem itu memerlukan struktur baru berdasarkan keadilan dan kesaksamaan. Erdogan juga mengakui beberapa masalah yang dihadapi dunia Islam adalah disebabkan oleh kelemahannya sendiri dan tiada kena-mengena dengan faktor luaran. Namun beliau percaya platform seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC perlu dikemaskini untuk meningkatkan keberkesanannya dalam membawa negara-negara Islam bersama. Presiden Iran Hassan Rouhani pula menyeru negara Islam bekerjasama memerangi keganasan ekonomi Amerika Syarikat. Katanya rejim ekonomi Amerika Syarikat dan proses menyelaraskan mata wang sesebuah negara dengan dolar Amerika memungkinkan negara itu memajukan hegemoni di bawah ancaman sekatan dan keganasan ekonomi. Justru dunia Islam perlu diselamatkan daripada sebab itu sambil meminta kerjasama kewangan yang lebih baik dan mekanisme khusus dalam kalangan negara Islam. Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani dalam ucapannya sebelum itu mengharapkan sidang kemuncak ini akan menangani isu umat Islam dan mencari penyelesaian yang berkesan untuk isu-isu semasa melalui perkongsian dialog dan idea. Perbincangan akan menumpukan kepada 7 teras utama termasuk pembangunan dan kedaulatan negara serta perdagangan dan pelaburan. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang turut hadir memuji langkah kerajaan menganjurkan sidang kemuncak itu. Beliau menyifatkan persidangan yang dihadiri pemimpin Turki, Qatar, Iran dan Uzbekistan itu satu permulaan memperkasakan kerjasama dalam kalangan negara Islam. Memindahkan persidangan di Asia Tenggara jauh daripada tempat yang ada masalah itu satu langkah yang sangat baik. Kerana rantau ini lebih aman, lebih tenang daripada Asia Barat. Dan sebab itu kita ajak mereka datang ke sini dan Malaysia ajak di tuan rumah dan saya ucap tahniah. Beliau juga tertarik dengan kandungan agenda persidangan yang tidak hanya terhad kepada isu politik tetapi juga mencakupi isu pembangunan negara Islam. Datuk Seri Abdul Hadi yang hadir atas jemputan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau dan PAS turut mempromosi persidangan itu ke luar negara melalui pertubuhan bukan kerajaan.